Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Wa salawatullah wa salamuhu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala aidan syahrul ramadan allazi unzila fihil qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surahul azim. Yang dikasihi pegawai tinggi Kementerian Kerja Raya, seterusnya para jemaah hadirin hadirat rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Ilahi kerana kesempatan yang diberi oleh Allah SWT kepada kita dalam meniti, menyelusuri akhir Ramadan ini, kita dapat mengadakan tazkirah. Jadi untuk itu saya nak bagi sedikit hint lah berkenaan dengan pentingnya tazkirah dalam Ramadan. Tapi hadis ni tak banyak orang baca. Saya perhati tengok tak ramai ulama berjumpa hadis ini. Saya entah macam mana saya dapat satu buku. Dapat tu buku tu ada menulis hadis ni, dan bila saya meneliti, alhamdulillah merasa macam satu lagi tambahan keistimewaan Ramadan selain daripada yang pernah diperkatakan. Hadis tu berbunyi begini. Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Man hadara majlisal ilmi fi ramadana kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu mahayatal tahtal ash. Itu yang pertama, tawaran Allah kepada kita. Ini hadis ni hadis kursi. Diilhamkan kepada Rasulullah untuk berkata, untuk bersabda, katanya, siapa yang menghadiri satu majlis ilmu dalam bulan Ramadan, satu majlis ilmu dalam bulan Ramadan, maka setiap langkah yang dia langkah ke majlis itu, satu langkah, Allah akan berikan kepadanya setiap langkah pahala selama setahun. Selangkah pahala selama setahun. Jadi siapa yang duduk di tingkat 10, rugi kalau dia nak lift. Dia kena berjalan kaki nak dapat banyak pahala. Taklah kita tafsir mengikut apa yang jelas lah kan. Yang Tuhan nak bagi banyak mana kita tahu. Sebab Ramadan ni Allah bagi pahala yang kita tak pernah nampak. Nanti kita akan baca hadisnya. Allah kata, aku nak bagi pahala untuk Ramadan ni, engkau orang semua tak tahu. Sebab aku yang akan balas. Sebab dia terlalu banyak ganjaran Nabi yang kita nak berceramah malam ini, atau petang ini, tengah hari ini, nak menceritakan tentang benda yang tersembunyi di dalam Ramadan yang orang tidak membudayakannya. Tidak membudayakan. Kita budaya kita macam lain. Nanti saya ceritakan the do's and the don't dalam Ramadan di Malaysia ini. Nanti kita sampai kita buatlah, sebab masa kita pun hanya 40 minit saja. InsyaAllah kita cuba. Tapi saya nak habiskan hadis dulu. Sesiapa yang menghadiri majlis ilmu dalam bulan Ramadan, selangkah yang dilangkah mengarah ke sana, Allah memberikan pahala setahun. Jadi kalau banyak langkah, banyaklah. Ada yang orang datang untuk bekerja, tapi dia hadir ni, dia kira juga daripada rumah dia mari ke tempat kerja. Tempat kerja ni kerana tengah hari ni bercita-cita untuk nak datang ke majlis tazkirah. Maka setiap putaran kereta dia tu dikira selangkah lah. Satu bulatan kereta selangkah lah. Tapi kalau orang datang dengan lori ke, dia punya ni ke, jadi langkah dia panjang lah. Pasal lori tu besar, dia punya volume, dia punya profile tayar tu besar, kan? Kalau naik kereta kecil yang basikal elektrik itu kecil ya tayar dia kan. Jadi banyak langkah sikit pasal dia banyak putar kan. Macam itulah kita kira ada otak kita yang Tuhan nak bagi, kita tak tahu macam mana kan. Apa yang dijanjikan Rasulullah, siapa yang menghadiri ke majlis ilmu selangkah dia beri ibadat selama setahun, satu langkah.
Dan Nabi janji wa yakunu ma'ayatatal arsh. Aku tunggu rohnya di bawah arsh. Masya Allah. Nak tuntut ilmu dalam bulan Ramadan, Rasulullah kata aku tunggu roh dia di bawah arsh apabila kita mati besok. Jadi kalau nak jumpa Rasulullah, mati cepatlah. InsyaAllah cepat jumpa dengan dia. Wa yakunu ma'ayatatal arsh. Aku tunggu rohnya di bawah arsh. Waman itu apa nama janji dia. Kemudian yang kedua dia ada 5 janji dalam ni. Selain daripada fadilat-fadilat puasa yang kita akan bincang ke kemudian. Satu lagi, waman dawama alal jama'ati fi ramadhana ata'allahu ta'ala bi kulli rak'atin madinah tamla'u min ni'amillah ta'ala. Siapa yang mengekalkan, mensentiasakan, dawam ni artinya mengekalkan tradisi dia sembahyang berjemaah setakat mana dia mampulah dalam bulan Ramadan, maka setiap rakaat yang dia rokok itu Allah akan kurniakan mahligai di padang mahsyar nanti. Dia tak bagi mahligai di syurga. Syurga itu ma tastahi anfusakum. Syurga tu minta apa boleh? Minta nak mahligai dapat mahligai, minta anak isteri banyak datang, minta anak duit tak guna lagi duit lagi dah sana. Dia tak nak duit ni cari atas dunia aja. Sebab itu siapa yang bersedekah banyak dalam bulan Ramadan, memang dalam ayat Quran dia ada sebut tentang sedekah ni. Orang mati, masa mati, dia minta kepada malaikat, dia kata dalam ayat tu ada sebut pulangkan kembali aku ke dunia. Ayat tu bunyi macam mana ya? Asaddaqa wa akun mina wa akun tak ingat ayat tu, tapi adalah selalu duk baca waktu sembahyang subuh dengan zuhur dengan isya tu. Ada imam selalu jawab asaddaqa wa akum minal ni, lupa dah. Tak apalah, tak ingat tu sudah bacalah. Dia panjang ke umurku, aku hidup aku nak bersedekah. Menunjuk kata sedekah itu terlalu hebat sangat dalam penghidupan kita. Dalam Ramadan lagi-lagilah dia memberikan power kepada kita bila bersedekah. Nanti kita cerita lain bab-bab sedekah ni. Cuma dalam ni dia kata seorang yang mengekalkan tabiatnya sembahyang berjemaah dalam bulan Ramadan, maka setiap rakaat Allah memberikan kepadanya pahala, memberikan kepadanya mahligai di syurga, di mana dia duduk dalam syurga yang banyak-banyak itulah, yang mana dia berkenan dia tak lah. Sebab kita nanti kita bila kita di padang mahsyar besok, di hari kiamat esok ada 2 alam. Bila lepas kiamat je, kita akan jumpa 2 alam lagi. Alam dia ialah alam mahsyar dan alam balasan. Jadi alam mahsyar nak pergi alam balasan ada satu hari dipanggil Yaumul Hisab. Itu Allah kira balik. Ayat 12 dalam surah Isra ada tulis. Wa kullu inasin alzannahu ta'iru fi unuki wa nukhrijahu yaumal qiyamati kitaban qauman syura. Ni Allah suruh kita buka balik segala catatan kita yang dihamburkan oleh Allah SWT ke atas kita. Tak apalah, itu bab-bab tu kita ni lain. Cuma hanya untuk maklumatlah sebelum kita pergi jauh dalam Ramadan ni, apa saya kata tadi, roh kita ni dia berjalan ataupun dia mengembara di atas dunia ni, dia mengembara sepanjang roh dapat kat kita, dia mengembara dengan melalui 7 alam ya, 7 alam. Alam pertama ialah alam arwah yang dipanggil juga dengan alam malakut. Bila Allah jadikan alam ini, Allah jadikan roh kita disimpan di alam malakut, simpan Allah. Kemudian apabila alam ini berubah-ubah hingga sampai Allah jadikanlah dulu keturunan demi keturunan hingga sampai mak ayah kita, akhirnya mereka berkahwin, akhirnya kita diberi alam yang kedua nama alam rahim. Bila mak kita kahwin dengan ayah kita, maka bersemadilah kita di dalam rahim ibu kita selama 100 hari, 3 bulan 10 hari. Itu permulaan ya, pakai permulaan. Kemudian lepas 100 hari, masa itu Allah melengkapkan badan kita semualah, dengan mata, dengan apa semua kecil ya, tapi dia lengkapkan dengan tangan kita, hati kita, semua dilengkapkan. Ketika itu Allah masukkan roh. Maka roh itu untuk tahun yang kedua, roh itu jadi apa? Roh itu masuk di dalam yang dipanggil alam rahim. Alam rahim.
Ya. Jadi tadi alam malakut masuk alam rahim, dua alam dah. Kita duduklah alam rahim tu selama 6 bulan lagi, ya. 6 bulan, ni 9 bulan, 6 bulan lagi. 6 bulan ini kita, roh kita dah masuk dalam badan kita sendiri. Dia tidak duduk di alam malakut lagi sebab dia dah masuk, Allah masukkan. Cuma dekat nak masuk tu Allah tanya dulu, alastu birabbikum? Roh, aku simpanmu di tempat aku lama sangat. Sekarang kau nak masuk dalam badan kamu, aku nak tanya dulu. Sebelum aku transfer pergi ke sana, aku nak tanya dulu. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidina. Dia kata, ya kami mengaku engkau Tuhan kami. Apa Allah tanya balik? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nanti bila engkau tak boleh jawab soalanku di padang mahsyar nanti, aku tanya, dia kata, mahal Tuhan, kami lupa nak buat ibadat untukmu. Sebab kita ni jadi oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Tugas kita beribadat. Maka dalam bulan puasa inilah kita penuh sangat dengan ibadat. Okey? Jadi itulah, dalam ibadat itu Allah bagi kepada kita kita sambung daripada alam tu masuk ke alam hayat. Selepas 6 bulan, alam hayat, alam hidup. Alam hidup ialah tugas kita ialah untuk beribadat kepada Allah. Kita hidup, insya-Allah tengok umur kita banyak mana lah. Alam hidup. Biasanya antara kita berbulan 60 tahun lah. Cumanya zaman mutaakhirin ini oleh sebab diserang oleh Covid, banyak orang mati dulu. Mati cepat ya. Banyak yang mati cepat. Kan? Itu bersedialah. Alam hayat ni kerja kita ialah untuk beribadat kepada Allah. Mengikut ayat tadi. Jadi itu tugas kita. Jadi kalau kita buat benda yang tak berikut ibadat, payah. Sebab itu dalam tajuk kita hari ini, bagaimana nak merealisasikan, memenuhi hasrat beribadat itu dalam bulan Ramadan dengan hebat sekali. Saya pun cuba nak cepat supaya dapat tangkap apa yang kita nak penuhkan tugas-tugas Ramadan kita. Takut terlepas ya. Okey. Jadi bila kita hidup selama lebih kurang kata 60 tahun lah. 60 tahun. Saya ni dah ekstra dah. Agak-agak umur saya berapa? Agak je lah. Sebut dah berapa-apa pun. Umur saya baru 46 tahun ya. Saya sekarang dah 76 ya. 76. Ekstra bonanza dah. Dah teringat bila lah Tuhan nak matikan aku ni. Okay. Duit cadang tu kalau boleh, ya Allah, bila aku pergi ke Mekah, kau mati kalau aku di Mekah. Ni 18 bulan ni nak pergi lagi ni. Bawa orang, ada lebih kurang ada 200 lebih. Biasalah kita kerja bawa orang tu, kalau cerita pun tak jadi ujuk, tak jadi riak lah. Memang kerja kita memang buat jemaah pun. Kan? Kalau kata tiba-tiba nak pergi mendabik dada tu macam riak sangat lah. Saya dah jadi benda. Setahun tu 3-4 kali tu kerja saya lah. Kan? Jadi alhamdulillah kita selalu dapat tengok Kaabah tu ni. Tapi tahun ni lain. Ni saya nak pergi ni dah nampak dah dalam TV, dalam YouTube, dalam apa semua teruk sangat macam mana nak buat kerja tau. Dah padat sangat orang ni di Mekah ya. Okey. Kerja kita, tugas kita ialah beribadat masa kita hidup lebih kurang dalam 60 tahun. 60 tahun ya. Lepas tu kita dimatikan. Bila kita mati, alamnya nama alam barzakh. Nama alam yang berapa tu? Alam yang keempat kan? Alam barzakh. Alam barzakh ni kita akan duduk dalam barzakh cukup lama. Tu yang saya baca ayat tadi ni. Seorang yang meninggal dunia, selepas Allah tanya pasal semayang, tiba-tiba dia mohon kepada malaikat. Ni cerita dalam Al-Quran, orang kata. Yang saya baca tepat, asaddaqau akun mina apa ni? Ya Allah, aku panjang kau umurku, balikkanlah aku ke dunia sekejap. Aku nak bersedekah ni, aku nak cari duit nak sedekah. Rupanya sedekah mainkan peranan yang sangat penting. Tambah bersedekah dalam bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas bi Ramadan. Rasulullah tu amat pemurah dalam bulan Ramadan lebih daripada bulan lain. Bila dia nak keluar daripada tu, memang dalam poket dia ada saja benda yang dia sedekahkan. Jadi kita susah Rasulullah ni nak kata dia kaya, dia duk kata diri dia miskin. Nak kata dia miskin, dia memang kaya. Memang kaya ya. Wa wajadaka ilan fa'ana. Kami nampak kamu miskin, kami kayakan. Itu janji Allah kepada dia. Okey. Kemudian tak apa. Apa yang kita sebut tadi ni, dalam masa penghidupan kita itu,
kita dimatikan oleh Allah, lepas mati dimasukkanlah kita ke alam barzah, dalam kubur. Dalam kubur ni cukup lama, kita tak tahu, selagi tak berjumpa kiamat dalam alam barzah lah kita. Jadi sesiapa yang memiliki amalan banyak, bekalan dia, kita tengok balik lagu Syarifah Aini, apa nama ni, Selimut Putih tu, itu gambaran dia. Jadi bila itu bekalan kita, kalau sekiranya kita menghadapi masalah beratlah, itu satu hal. Hal yang kedua, kalau kita ni tiba-tiba ditekanlah di dalam kubur, ada tiga lagi benda yang boleh selamatkan kita. Ada tiga boleh selamat. Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyah, aw ilmi yantaqu bihi, aw waladin salihin yad'u lahu. Tu tiga. Bila mati seorang anak Adam, terputus langsung amalan, tak masuk dah amalan untuk dia. Kecuali ada tiga lagi boleh bantu. Pertama, dia ada sedekah jariah. Maksudnya dia berwakaf. Saya amat sangatlah menggalak kita semua yang ada ini. Kata Syekh Huzaifi di Mekah 6 tahun lepas kalau tak salah, dalam khutbah Jumaat sambil menangis, dia kata mengapa umat Islam ni terlupa untuk nak menghargai Lailatul Qadar ini dengan satu kerja yang paling mudah. Bila dia buat kerja ni seolah dia beribadat dia ibadat benda itu selama lebih kurang 83 tahun sekali ya. Iaitu dia kata 10 malam terakhir itu bersedekah. Tapi nak kena sedekah malam, jangan siang. Jangan pergi ke masjid siang tak aci. Sebab Lailatul Qadar datang malam. Jadi masalah dia sekarang, macam mana kita nak bersedekah kalau kita tak pergi ke masjid? Kalau pergi masjid boleh masuk dalam tuan derma. Ataupun dalam masjid ada orang miskin, kita bagi kat dia. Bagi RM10 semalam. Tapi janganlah kata saya nak bagi pada malam ganjil saja, sebab malam ganjil datang Lailatul Qadar, malam tak ganjil tak boleh. Tak. Nabi pesan macam ni, nak cari Lailatul Qadar dia kena cari 10 malam terakhir pada malam witir. Dia tak kata carilah 5 malam terakhir dalam 10 malam tu, dia tak kata macam tu. Nabi kata taharau lailatul sembahyang apa tadi ni, malam apa, Lailatul Qadar. Taharau lailatul qadri fil akhiril awashiri au tiri fi ramadhan au kama qala. Intai lihatlah Lailatul Qadar tu pada 10 malam terakhir. Jadi sebab kita tak boleh mengatakan aku cari malam ganjil saja. Di Malaysia cukup parah. Kalau kita cari malam ganjil kita sebenarnya malam genap di Arab Saudi. Sebab dia puasa awal. Jangan main. Jangan tertipu oleh kira-kira kita sendiri. Kan? Jadi kena buat 10 malam teruslah. Sedekah 10 malam, RM10 semalam. RM10 semalam cukup semalam. Daripada malam 21 sampailah malam 30. Kalau RM10 tu berasa berat tak apa. Kurangkan, bagi RM20 lagi ringan kan. Pasal kalau RM10 kena 2 keping pun jadi 20. Kalau duit sekeping 20, dia sekeping je tapi 20 tu je jadi ringan tu. Takkan tak faham kan. Sebab bila kita sedekah betul-betul lah 10 malam garanti dapatnya, tiba-tiba dapat malam tu kau dah seolah kita bersedekah 83 tahun, 1000 bulan, 83 bulan 33 tahun. Itu sajalah bila kita sebut kata alam barzah besok, dia tanya tentang sedekah selain daripada tanya semayang. Masa ada sebut dalam Quran, tak sebut tak apa. Tapi cuma ayat yang saya tak ingat. Okey, saya terlupa nak tulis tadi ni. Pagi tadi study dah, maklumlah nak datang ke Kementerian Kerja Raya. Ke sana kerja lagi, raya lagi kan. Jadi nak sedialah. Tapi terlupa nak tulis. Pak Sadaqau akun, tu ingat tu je. Kan? Tak apalah. Tak apa, nanti carilah. Sini dalam Quran pun ada tapi tak sempat nak cari. Berapa minit lah tinggal lagi dah. Okey, itu dia ya. Kemudian habis alam barzakh, tunggu sampai ke alam satu lagi, alam kiamat. Nombor 5 alam kiamat. Demam jadi kiamat. Kiamat tu saya cerita panjang, orang tahulah. Semua tak ada, yang ada Allah aja. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalil ikram. Yang lain semua ada. Tu bacalah surah Al-Waqiah selalu. Dalam malam Jumaat kan. Malam ni lah baca surah Al-Waqiah. Tengok tak ada cerita kiamat dalam tu. Lepas tu bila kiamat tak ada apalah, masa pun tak ada, apa pun tak ada. Yang ada Allah saja. Kemudian Allah wujudkan alam akhirat, iaitu alam yang ke-6 dan ke-7. Apa dia? Mahsyar. Kita akan duduk pada mahsyar. Pada mahsyar ni ada 3 kompartmen. Kompartmen yang dekat dengan neraka tu orang kafir. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dalam surah Zumar ya. Dalam surah
surah Zumar lah. Masuk dalam neraka. Dia jadi manusia daripada mahsyar tu, kafir pergi ke penjuru neraka, masuk. Wasiqal ladzina, cari ayat tu, ayat 16 ke berapa ke. Lepas itu satu lagi alam ialah alam matahari jengka atas kepala, ya. Satu pinggir neraka, satu di tengah-tengah matahari jengka atas kepala. Itu untuk orang Islam, orang mengaku tapi tak beribadat. Macam kita tengok sekarang ni, berapa ramai yang sembahyang tarawih, berapa ramai yang duduk pasar malam, kan? Jenis yang pasar malam tu, esok duduk di bawah matahari jengka atas kepala lah, kan? Pasal puasa sembahyang tidak habis, tapi tak boleh kata dia kafir pasal dia mengucap dengan syahadat, kan? Okey. Itu dia. Duduklah berapa lama. Sini banyak siksa. Yang ni kena baca, kena buka surah As-Sajdah, baca dalam tu. Surah As-Sajdah ada menceritakan orang daripada mahsyar, khususnya ayat nombor 12 tu. Walau tara izil mujrimuna nakisu rusim inda rabbihim. Tapi saya bukan lapangan hari ini nak cerita bab tu. Mereka terkenja-kenja minta kepada Allah nak keluar daripada situ, kan? Ayat 12 dalam surah As-Sajdah, cari. Malam ni, pagi besok kot baca surah As-Sajdah, tengok ayat 12. Cari balik dalam Quran. Kemudian habis duduk pada mahsyar tu, kita nak kena lalu sakit satu lagi alam, tapi alam tu dalam alam mahsyar juga, dalam alam akhirat juga. Iaitu alam yang Allah kurniakan alam pembalasan, sama ada syurga atau neraka. Namun gap dia ialah kita kena lalu satu yaumul hisab. Yaumul hisab. Itu saya baca ayat 12 dalam surah Isra tu. Wa kullu inasin alzamnahu ta'iru fi nuki wa nukhrijuhu yaumal qiyamati kitaban yalqaw mansyura. Setiap orang berada depan aku curahkan kepada mereka segala amal ibadat yang mereka buat melalui kertas-kertas, dan gantunglah di kiri kanan mereka, aku suruh mereka, ikra kitabaka, engkau baca sendiri tulisan yang kau buat masa kau hidup, baca sendiri. Allah kata, aku tak payah kira, engkau kira sendiri. Ikra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba, engkau sendiri kira apa yang kau buat. Jadi ada tulisan yang belah kiri kita, ada kertas tulisan harian kita tapi terpadam, artinya dosa kita diampunkan oleh Allah. Macam mana nak buat? Belah kanan ni dia tak kacau sangat. Banyak mana kebajikan kita buat, banyak menyengit. Tapi belah kiri kalau ada benda-benda yang salah, maka ini kan. Alamak, siapa kacau pula ni? Lupa nak tutup pula. Sekejap lah. Halo. Ya, Yati. Tak meeting ke? Tengah ada wui ceramah. Apa cerita? Ustaz, boleh ke nak tanya masalah jemaah ni? Boleh. Kalau masalah agama boleh. Apa dia? Tanya. Ya. Apa dia, Kak? Tanya. Cepat, Kak. Tanya, ada jemaah WhatsApp saya. Dia kata mak dia, Ya. soalan dia, boleh ke dia bawa mak dia Ya. ke sana, ke Mekah, tapi untuk ni je, untuk ziarah saja. So tak ada buat umrah sebab mak dia kena pakai pampers satu. Lepas tu mak dia macam ingat-ingat lupa. Tak payah. Jawab dia senang, tak payah. Dia tak payah. Jangan menyusahkan. Dia nak pergi ke Mekah, biar dia buat ibadat. Mak dia yang tak perlu buat ibadat, simpan di rumah saja. Tak payah. Menyusahkan. Memang dia akan berat sangat. Kerajaan Saudi susah, Andalusia susah, Mutawis susah, dia sendiri susah, jadi tak jadi ibadat. Hanya duk peduli mak dia. Orang itu sudah tidak berkemungkinan dalam syarat wajib umrah, tak perlu dia dibawa lagi. Pasal dia sakit, dia uzur sangat, lagi pula tua. Tak payah, jangan, tak usah pergi. Satu lagi, bila saya jawab kat dia tak perlu bawa mak dia tu, dia jawab pula kat saya macam ni, boleh ke kalau dia nak suruh anak lelaki dia buatkan badan untuk mak dia tu? Boleh. Dah tak boleh pergi dah, nak naik kapal terbang pun tak boleh. Pasal dalam hadis Rasulullah, ada orang perempuan tanya, ayah dia gemuk sangat, tak boleh naik unta, dia tak pergi haji macam mana? Maka Nabi kata, kamu hendaklah haji dan umrah untuk bapa kamu. Boleh badan? Boleh. Itu kalau mak dia tak pergi kan Ustaz kan, dia boleh buat badan. Kalau mak dia pergi tapi tak boleh. Mak dia tak boleh pergi. Mak dia tak boleh pergi. Jangan mendorat. La darara wala dirar. Jangan mendorat diri sendiri, jangan mendorat orang lain. Mak dia pergi memudaratkan diri sendiri dan mendorat orang lain.
Ka'annahum yusakuna alal maut. Seorang kata pergi hantar ke Mekah nak untuk dia suruh dia mati di sana. Kalau dia nak mati dalam keadaan tak beribadat, baik duduk di rumah lah, mati di rumah lagi senang. Cerita tu terang pada dia. Tak, kalau dia tunggu nanti dalam, kalau dia ada di situ lagi, nanti dalam pukul 2:30 kan, saya balik, kita bergadap dengan dia. Saya nak cerita panjang lebar. Okey. Ya, kalau dia nak ada sampai ni. Kalau dia ada sampai 2:30 lah, saya balik daripada Kementerian Kerjaya. Okey? Terima kasih. Wassalam. Maaf ya, kena ambil 7-8 minit nak cerita pasal orang tua sakit nak pergi Mekah dah. Okey, kita sambung sikit lagi. Tak sempat juga nak kejar ni. Sikit lagi. Oh, ada lagi tak apa. Alam apa tadi? Alam mahsyar. Kita duduk pada mahsyar. Dan di situ kita mesti lalu yaumul hisab. Yaumul hisab tu berdepan dengan Allah. Dan tengok kita lah kalau kita ni clear bagus. Sebab itu, bagi orang yang pergi menunaikan umrah, dia akan meminta satu doa yang tidak ada doa ini pada tempat lain. Kecuali umrah saja. Ni abang kita yang baru balik pada umrah ni, kena karantin ni. Masa dia tawaf pusing yang kelima tu, kita ada minta special duduk pada mahsyar. Sebab tu saya nak kempen semua orang kena pergi umrah. Apatah lagi kalau pergi dengan Andalusia Travel, lagi cantik sangat-sangat. Pasal apa? Dalam masa kita pusing yang kelima tu, Allah ma'azillani tahta zilli arsyika yawman la ila zilu wa la baqiya ila wajhu wasqini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan lana zba'u ba'da abada. Cantik sangat. Ya Allah Tuanku, aku bermohon supaya engkau letakkan roh kami di bawah payung aras waktu di pada mahsyar nanti. Pasal kita sementara nak tunggu pergi alam yaumul hisab ni, kita kena duduk di mahsyar dulu. Bila duduk mahsyar tu, kita nak duduk kompartmen ada 3. Satu tempat yang pinggir neraka tu, yang bila orang kafir sampai satu masuk neraka, kafir sampai masuk neraka. Seperti dalam ayat yang kita baca surah Zumar tadi. Hak satu lagi duduk di bawah matahari ke atas kepala. Hak satu lagi kompartmen istimewa duduk di bawah payung aras bersama Rasulullah. Yang ni kita minta ni. Ya Allah Tuanku, aku bermohon supaya nak duduk di bawah payung aras bersama Rasulullah, nak minum seteguk air al-haud ataupun perigi kepunyaan Rasulullah yang tidak dahaga selama-lamanya. Oh, dalam tu. Panjang lagi ayat tu, tapi saya nak bagi gambaran. Kalau kita duduk bersama dengan Rasulullah, jadi nak duduk nak kena macam mana? Banyak selawat kepada dia. Kita di sini mana ada selawat sangat kepada Rasulullah? Orang di Mekah dia selalu selawat. Orang Madinah lagilah kuat selawat. Sebab tu mereka pegang tasbih. Kan? Tu nanti saya bayangkan nanti mengapa di dalam bulan Ramadan ni ada ni. Mengapa dalam Ramadan ada sembahyang 20 rakaat tarawih ataupun 8 tarawih. Sebab kalau kita sembahyang, dalam Quran dia suruh kita tasbih, tapi kita tak sempat nak tasbih. Sebab kita orang Melayu, mana nak tasbih. Tapi kalau menyanyi lagu Jangan Tinggal Daku ke apa semua, memang hafal. Kan? Lagu apa yang kita minat sangat? Hafal. Tapi nak tasbih kepada Allah tak boleh. Sedangkan bila kita tasbih, bila kita selawat kepada Nabi, sekali selawat Allah selawat kita 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyaratan. Kita selawat kepada Nabi sekali saja, Allah jawab balik selawat kita 10 kali. Dia selawat balik kepada kita. Sebab dalam khutbah Jumaat yang kedua disebut ni, innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Dia kata apa? Sungguhnya Allah dan malaikat sendiri, belum kita lagi, Allah dan malaikat sendiri bersalawat kepada Nabi. Wahai yang beriman, selawat kepada Nabi dan beri salam kepadanya banyak-banyak. Habis disuruh saja bila kita selawat, maka dimasukkannya lah selawat ini di dalam apa dia? Di dalam tahiyat akhir kita, supaya kita kena selawat. Kalau kita tak selawat kita kepada Nabi, maka jadilah. Begitu juga dengan tasbih. Kalau kita baca Quran, bila semayang witir, kita dengar. Semayang witir ni, dia tak boleh lari daripada baca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Mengapa dimula dengan sabbihis? Artinya bertasbihlah kamu kepada Allah. Bila kita tasbih? Kita jarang tasbih. Menyanyi lagu okey, tasbih payah. Kan? Sebenarnya kita kena tasbih banyak. Bila tasbih, tahmid kepada Allah SWT baru dapat pahala. Dan ditawarkan kepada kita oleh jenis tasbih. Dia kata kalimatan ni khafifatani fil lisan wa saqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman. Amalkanlah tasbih ini. Senang cakap dengan mulut, berat timbangan, Allah cukup suka.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Tapi kita tak larat nak buat. Kan? Kita tak tasbih. Tapi tak apa. Oleh sebab apa nama ni, Nabi bimbang takut kita langsung tak tasbih, dan Quran suruh kita tasbih, dimasuk kalau tasbih dalam sembahyang. Maka tasbih dalam sembahyang kalau setakat kata 17 rakaat, berapa tasbih yang kita boleh buat? Satu hari kan? Maka jika berlaku saja sembahyang tarawih, kita akan bertasbih sebanyak kalau kita sembahyang tarawih selama 30 hari 8 rakaat campur dengan witir, kita bertasbih 5120 kali. Alhamdulillah. Adalah selawat dalam tu, subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi 3 kali. Itu pun 3 kali. Sebab tu saya amalan dalam sembahyang saya buat 5 kali, saya tak buat 3. Cepat sangat. Cepat. Jadi bagi lambat sikit, 5 kali setiap tasbih. Lagi banyak. Pasal kita disuruh tasbih, tapi bila kita tasbih? Itu dia ya. Akhirnya kita pendekkan cerita dari alam tadi. Bila Allah periksa kita cukup-cukup gitu ni, dia tengok lebih kita, dan kita pula duduk di bawah, masa di Padang Mahsyar kita duduk di bawah payung arah bersama dengan Rasulullah SAW, dengan para ulama apa semua. Tapi Nabi akan masuk dulu lah ke syurga. Akhirnya kita lalu ke depan Allah membuat pemeriksaan dan tu diberi syurga. Jadi nak bagi syurga tu kita kena maintain lah puasa kita. Bagaimana nak maintain puasa? Saya nak cerita sikit baru kita masuk. Di dalam tawaran yang diberi oleh Allah SWT melalui Nabi ni, dia kata tadi apa dia ayat pertama tadi, ulang balik ya. Siapa yang datang menghadiri majlis ilmu selangkah diberi 1 tahun pahala. Bayangkan dalam bulan Ramadan je. Dalam bulan dia bagi pahala juga, tapi Ramadan ni selangkah pergi ke majlis ilmu dapat 1 tahun punya ibadat. Dan Nabi kata, aku tunggu rohnya di bawah aras. Kalau kita mati berjumpa dengan ni, Nabi kata bagus engkau selalu belajar dalam bulan Ramadan, dengar tazkirah dalam Ramadan. Dan siapa mengekalkan sembahyang jemaah dalam bulan Ramadan akan diberi oleh Allah SWT setiap rakaat mahligai di padang mahsyar penuh dengan nikmat Allah. Nikmat Allah banyak dalam tu. Sama seperti kita duduk di bawah payung arah tadi, ada mahligai sana. Satu lagi, wa man barra walidahi fi ramadhana yanalu nadrullahi ta'ala birrahmah. Sesiapa yang berbuat baik pada dua ibu bapa dalam bulan Ramadan, maka dia akan memperolehi, dapat melihat Allah Ta'ala dengan penuh rahmat. Wa ana kafilun fil jannah, dan Nabi kata aku jamin dia masuk surga. Tolong berbuat baik dengan ayah. Ayat 20 dalam surah Al-Baqarah terang-terang memaksa kita menghormati ayah kita. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Panjang ayat itu. Dengan mak bapak kena buat baik. Ya, kena selalu ni dia. Tadi saya dah sebut, kalau sekiranya ayah kita mati, kita tak tahu amalan apa yang nak buat. Dia masih ada lagi 3 peluang untuk dapat pahala dalam kubur dia. Apa dia? Pertama, sedekah jariah. Kalau bapa kita ada sedekah jariah, infak kepada masjid baru nak buat dah. Jangan pergi sedekah masjid untuk belanja harian, bukan itu. Yang dikatakan wakaf ini ialah wakaf buat benda permanen. Beli kapet ke, beli speaker ke, ataupun masa duk bangun tu beli tiang dia, beli bata-bata semua, wakaf saja. Ya, 10,000, 15,000, wakaf dia. Pejam mata bagi. Alhamdulillah. Selama orang pakai masjid tu, selama itu dia dapat pahala. Kita tak tahu benda yang nak jadi dalam kubur. Itu satu. Yang kedua, andai kata dia tak sempat buat, anak-anak wakaf lah buat atas nama bapa. Pasal ayat yang kedua dia kata apa? Pertama dia kata apabila mati anak dan putus amalan melainkan 3. Sedekah jariah. Yang tu. Kalau tak sedekah jariah, dia kata ilmi atau perbi. Ada ilmu yang dia mengajar orang-orang pakai ilmu dia. Orang pakai ilmu dia. Jadi saya benda macam ni saya sukalah sangat berceramah, berceloteh ni asal orang ni. Dan yang Tuhan bagi kat saya tu saya rasa agak istimewa lah. Sebab saya pasti bila orang dapat ilmu ni dia kena buat. Itu bagus. Bila dia buat, mandalal khair khafaili. Apabila kita bantu orang memberi pelajaran untuk dia buat kerja, dia buat, dia ikut apa yang kita buat, pahala amalan dia tu dapat ke kita balik. Itu benda rahsia yang orang tak perasan.
Man da'alal khair kafa'ili. Siapa yang membantu orang buat baik, kalau orang tu buat baik, pahala akan dapat kat dia. Jadi macam tu jugalah. Ya, jadi kita mengajar memberi tu. Au ilmi tu babi. Dan satu lagi awaladin soleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan baginya. Setakat doa tu tak apa, tapi anak ni anak baik. Bila berdoa jangan doa saja, doa yang boleh memberi pahala kekal kepada mak ayah dia. Tak lain tak bukan wakaf lah. Wakaf. Tapi dengan apa yang saya cakap tadi, kalau kita nak mengambil tempoh dalam bulan Ramadan ini, kita sedekah Ramadan lah. Sedekah untuk kita RM10, ni wakaf untuk bapak kita. Tapi kena cari tempat wakaf. Yang kita sedekah tu hak kita, tak apa. Hak ayah tu cari tempat wakaf. Wakaf kalau boleh dalam 10 malam terakhir, cari wakaf yang nak buat masjid, nak buat apa-apa. Alhamdulillah. Itu sedikit daripada kandungan. Kemudian kita ambil lah, takut masa dah tak berapa panjang lagi. Kita tengok antara amalan bulan Ramadan yang sangat digalakkan, kita dah tahu dah, iaitu puasa mengikut yang diberi tahap tertinggi dalam puasa, betul-betul puasa. Dan elak daripada segala benda-benda yang mengurangkan puasa. Apa dia? Pembaziran. Pada saya cakap tu terang, saya tidak menyetujui pasar Ramadan diberi lesen untuk dibuka. Kerana pasar Ramadan, cuba tengok ceramah-ceramah Ramadan oleh orang-orang yang alim ulama yang hebat-hebat. Dia pun tak suka Ramadan kerana ada satu penceramah tu, ulama tu, dia kata apa? Nama dia termasyhur lah, tapi saya tak mau sebut nama dia kat sini, takut jadi masalah. Kan? Dia kata jangan pergi Ramadan ni, dia kata banyak sangat kemungkaran dia. Banyak benda yang hilang kita punya pahala puasa. Pertama sekali dia kata kita telah mengabaikan kebajikan isteri kita masak kuih nak buka puasa, kita pergi beli pula. Balik-balik kita makan, kita beli, kita tolak yang isteri kita buat. Membazir masuk dalam tong sampah, kita tak hormat isteri kita buat makanan bagi kita buka puasa. Sedangkan kalau kita buka puasa dengan makanan yang disediakan oleh isteri kita, dia dapat satu pahala. Kalau ada 5 orang dalam tu, 5 pahala dapat. Kak? Kenalah cari rebut kak. Pasal kak ni tak berapa banyak sangat duk semayang-semayang apa semua kan. Banyak berhenti semayang ni. Asyik menyanyi lagu Dia Datang. Bila menyanyi lagu tu tak ni. Jadi inilah masa dia nak dapat pahala. Dan ada diberitahu di dalam kita punya dalam hadis. Dia kata man fatara sha'iman falahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri sha'im syai'. Sesiapa yang memberi orang berbuka puasa dari makanan yang diberi, maka pahala orang yang berbuka dengan makanannya itu diberi kepada orang yang menyediakan makanan, dengan kedua-duanya tidak dikurangkan sedikit pun. Orang yang berpuasa tak kurang, orang yang memberi tak pula, ditambah lagi. Itu jadi inilah yang diamalkan oleh orang kaya di Mekah, di mana dululah, sekarang dia tak ada lagi. Dulu dia dah ambil Masjid Haram tu, dia ambil sampai 100 tempat, dia letak saprah, dia tabur buah korma apa semua, dengan ada orang servekan air ni, buka puasa 10 minit makan korma saja, dengan adalah sikit-sikit benda lain lagi, sebab dia nak 100 orang tu akan bagi pahala kepada dia seorang. Jadi dapat 100 hari dia punya puasa. 100 orang bagi satu malam. Kalau dia buat sampai 30 malam, 3,000 puasa dia dapat, 3,000 pahala puasa. Sebab dia punya accumulate ataupun bayangan paling tinggi. Itu ni. Jadi isteri kita dah buat makanan dah. Elok kita pergi beli lagi. Bila beli tu, pergi tu tengok kuih gulung. Beli dulu kuih gulung, tak perasan. Sampai ke sana tengok Lopez di Square pula. Terekam pula beli. Akhirnya nak beli satu je dah jadi banyak dah. 5 jari ni penuh dah. Anak pula tunjuk, nak pula air mata kucing lah apa semua, mata kerbau lah semua nak. Kita bawa dengan motor nak layan anak puasa, balik kita makan segala air yang disediakan oleh isteri kita. Akhirnya kalau belanja RM50 masakan, RM30 masak di rumah, RM20 pergi beli kuih-kuih, makan RM20 lagi RM30 masuk dalam tong sampah. Cuba cek tengok dengan orang JKR, sangat tahulah yang 20% sampah tu berapa? Ada 160 tan satu hari buang sampah saja masuk dalam tu. Makanan kita lah. Membazir kawan syaitan. Ni ingat ya. Ni kita sebut pasal puasa. Membazir kawan syaitan. Tapi syaitan ini sudah dibelenggukan dalam bulan Ramadan. Siapa yang jadi syaitan ni?
Memang dah. Nak bohong tak boleh. Itu hadis cakap. Ni, saya bawa buku besar ni cakap. Dibelenggu syaitan dalam bulan Ramadan. Habis siapa yang jadi syaitan? Itu saya nak dalam tajuk kita pun, apa keistimewaan Ramadan ini? Kita jauh daripada apa yang memburuk, menjatuhkan imej kita dalam Ramadan, puasa pahala kita. Kan? Jadi pembaziran kena tolak. Jangan membazir. Lepas tu jangan ni sangat. Kata alim ulama' tu bila pergi ke pasar Ramadan, selain daripada kita membeli juadah, kita tengok siapa menjual. Kalau lah gadis ke wanita ke bini orang set rambut sama tinggi ni Seri Junjung. Siap dengan lipstick, dengan eyeshadow pula, cakap kita mata poklip. Kita pun beli, bukan beli sangat, dia tengok mata dia. Ni puasa ni. Mana ada la'allakum tattaqun, semoga anda bertakwa, dia tengok bini orang tu. Tak tudung, tak ni. Kalau bertudung dia sikit. Tu satu hal. Satu hal yang lain, dia meniaga sampai maghrib. Bila dia buka puasa, maghrib bila dia pergi sembahyang. Dia sebelum asar dah ada kat situ dah. Bukan kita nak tuduh. Bukan nak tuduh. Buat apa kita nak cakap benda yang sia-sia sampai hilang puasa. Tapi mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau nampak kemungkaran nak berlaku, ubah dengan tangan. Fa'il lam yastati' fa bilisani. Kalau tak boleh bercakap saja, tegur saja. Itu yang ulama ni tegur tu. Fa'il lam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak boleh, berdoa sajalah. Jadi saya bukan apa, tak maulah marah kepada orang yang jual ni. Dia memang kerja dia jual nak cari duit raya. Sebab kita ni raya lebih besar daripada puasa. Betul tak? Betul tak? Puasa berapa lama? Puasa sebulan. Tapi orang perempuan puasa 21 hari saja. Tak cukup sebulan. Tapi raya sampai sebulan. Kan? Raya lebih banyak daripada puasa pula. Sedangkan di dalam bulan Syawal itu dia suruh 6 hari berpuasa sunat dulu. Nak menyambung apa yang telah dibuat dalam bulan Ramadan. Nampak tak? Jadi pembaziran kena buat. Patut amalan-amalan kita yang lain yang patut kita ringkaskan supaya ia jangan menjadi kesulitan atau jangan terhilang banyak pahala kita itu, kita kena cari jalan lah. Macam saya kata tadi, kalau kita pergi sembahyang tarawih itu kita tarawih hanya ada dalam bulan Ramadan saja. Yang lain tu senang. Sedekah tu senang, tapi sedekah dalam Ramadan tu memang diberi pahala yang paling besar lah. Namun tarawih itu ramai orang cincang-cincang aja sembahyang walaupun 8. Sebab di sana ada tasbih dan ada selawat Nabi dalam salam, dalam tahiyat kita, dalam apa tu ada tasbih. Tasbih itu menjadikan pahala banyak yang Allah nilai balik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih kepada Tuhanmu dan memohon ampun. Dan satu daripada tabiat kita yang kita tak berapa diajar oleh tradisi lah. Bukan tak ajar oleh ulama. Ulama ajar tapi tak jadi tradisi kita. Tidak berdoa ketika berbuka puasa. Sebelum buka puasa duduk makan 5 minit lagi cuba berdoa sangat. Adalah dituntut di dalam hadis. Disuruh kita berdoa. Bukan kata Allah malaka sumtu wa bika amantu ala rizqi. Bukan itu saja. Doa-doa lain yang kita nak doa tu boleh. Cuma satu saja doa yang tak boleh dibuat oleh orang perempuan. Berdoa masa ini cukup mudah diterima oleh Allah SWT dan diperkenankan. Tapi satu doa jangan buat akak. Yang ni tak boleh. Memang tak boleh. Ya Allah Tuanku, janganlah bagi suami aku menikah lagi satu. Yang ni tak boleh. Apa mata bulat tengok saya ni? Memang tak boleh. Jangan minta. Ya Allah, jangan bagi suami aku menikah lagi satu. Itu tak boleh. Semua diam je. Memang tak boleh. Yang boleh, ya Allah Tuanku, kalau nak menikah lagi satu, aku redha je lah. Itu boleh. Tapi kalau tak sesuai sangat, minta macam ni. Ya Allah Tuanku, biar aku seorang jadi bini dia, yang lain tak payah. Yang tu boleh. Faham tak kak? Kena faham lah. Dan kita cakap ni bahasa Al-Quran. Bahasa yang diterjemah oleh Al-Quran. Jangan sekali melarang suami kita menikah lagi satu. Kalau kita ada pun tapi terpaksa dia kena cari perempuan lain takut jadi berzina, lagi parah. Lebih baik dia menikah lagi satu daripada duduk berzina dengan orang lain. Itulah, itu ada sebab Tuhan bagi tu. Tapi abang pun janganlah bini yang cukup setia dengan kita sampai dapat 3-4 orang anak, pangkat berbesar dah. Nak cari berapa banyak lagi. Semua sama saja. Kan? Yang dia gelut sangat tu buat apa? Betul tak kak? Yang kak pun layan lah suami baik-baik sikit. Ini bila tua sikit cakap ni. Tak boleh lah macam tu. Pasal kita tinggal 2 orang nanti. Anak dah menikah habis semua, kita tinggal 2 orang je. Saya dah tahu dah, umur dah 76 tahun ni memang tidur dengan isteri saja. Yang dengan orang lain tak ada lagi dah. Cucu-cucu pun tak tidur dengan kita lagi dah. Dia kata busuk lah tok ni. Tapi isteri kita dia tak kata busuk. Apa hal pun.
Kan? Jangan takut akak. Suami akak akan setia kepada akak asalkan akak pandai gosok. Kan? Tenang je. Okey. Sentiasa berdoa ya. Berdoa ni bukan satu tu. Dan satu lagi Quran menyebut kepada kita al-mustaghfiri dan bil ashar. Ayat mana tu saya barulah baca 3 malam yang lepas. Tak ingat, tak catat pula. Dia ada sebut, dia kata orang yang senantiasa istighfar ketika sahur. Sahur ni bila Ramadan lah. Tapi mengapa ditulis dalam Al-Quran? Menunjuk kata di tiga suku malam itu kalau kita bangun buat qiyamul lail, alhamdulillah. Aqimis solata liduluki syamsi ila wasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebahagian malam yang anda lalui itu bangunlah sembahyang tahajud sunat untukmu, sebagai sunat saja, kerana anda bakal akan diletakkan asa ayyab asara rabbuka maqaman mahmuda. Semoga anda diletak si Allah di makam yang terpuji. Sembahyang tahajud. Sebab itu di Mekah 10 malam terakhir memang ada tahajud. 8 rakaat. Campur 3 jadi 11 rakaat. Di Mekah, Madinah diamalkan. Kita pun amal juga di sini. Tapi berapa ramai yang datang? Hanya itu benda-benda yang kita terpaksa sebut kerana nak kena jadi tamak kita di dalam mencari kebajikan dan amalan yang boleh menambah pahala yang terlalu banyak dalam bulan Ramadan. Dan akhir sekali dah nak habis dah. Carilah Lailatul Qadar. Baca Quran ya, jangan lupa. Baca Quran, selalu baca Quran saja. Kita sekarang ni ada handphone. Dalam handphone kita ni ada apa nama ni Muslim Pro kan? Muslim Pro. Tekan kat situ ada Al-Quran. Baca Quran. Kalau boleh biarlah khatam sekali. Kalau tak dapat khatam sekali, biarlah 2 kali. Kan? Biar khatam. Kan? Saya minta maaf lah oleh sebab duk ceramah sama orang tanya ustaz ada buat ke tidak. Saya gini. Kalau saya sembahyang sendiri-sendiri tapi saya jarang juga sembahyang sendiri ni disebabkan oleh duk kejar nak buat jemaah ni, nak sembahyang jemaah ni. Tapi kalau saya sembahyang ni dalam keadaan tertentu, kita boleh membaca Al-Quran 2 muka surat sekejap je, 10 minit je habis baca. Kan? Jadi daripada dulu lagi sebelum puasa lagi, saya setiap sembahyang kalau tak pergi sembahyang berjemaah ajar hujan ke apa-apa, saya akan baca 2 muka surat setiap 2 rakaat. Jadi habis. Akhirnya bila dah baca tu dalam setahun tu dekat-dekat 3 kali khatam. Kalau dah masuk Ramadan lagi bagus. Itu tu. Sebab di dalam Al-Quran, dalam kitab ensiklopedia Ramadan ini yang ditulis oleh Syekh Al-Bakri dengan Syekh Datuk Abdul Halim dan seorang lagi siapa dia dalam ni, dia menukilkan tentang Al-Quran dan puasa yashbiani yaumil qiyamah. Kita duduk di hari kiamat besok di padang mahsyar, Quran dan puasa kita menjawab kepada malaikat yang duduk di sebelah kita. Dia bagi tahu, dia kata orang ni pahala puasa dan pahala baca Quran itu duduk bersama. Bila malaikat tanya, dia ni bagi syafaat, dia kata jangan tanya banyak orang tu. Aku adalah pahala mereka di mana dia membaca Quran dan puasa. Ada Al-Quran as-sawmi wal qiyam wal Quran yashfa'an yaumil qiyamah. Adalah hadis. Jadi kita bacalah sebanyak mana yang boleh membaca Al-Quran. Sebab Rasulullah SAW ni bertadarus dengan malaikat setiap malam. Bertadarus saja, tak berhenti-berhenti. Ada juga dalam hadis. Cuma saya tak baca hadis sebab nak balik-balik Quran ni payah sangat. Itu dia. Kemudian akhir sekali di dalam untaian ini saya ingin memberi sedikit sebanyak perkara-perkara yang elok kita buat. Di mana saya tulis kat tahu? Elok kita buat supaya kita terelak daripada benda-benda yang tidak patut kita buat, kita melakukannya juga. Okey. Senantiasalah memohon ampun kepada Allah terhadap dosa kedua ibu bapa kita ya, jangan lupa. Lepas itu kita senantiasa juga melakukan kerja ni terlupa ya. Pembayaran zakat jangan lupa ya. Bayar zakat di dalam bulan Ramadan, iaitu zakat fitrah. Zakat lain bayar pada waktu lain.
ya. Dan bagi mereka yang khususnya wanita lah yang dulu kalau sekiranya berlaku peninggalan puasa yang sangat banyak, maka dia nak kena kira balik dan nak kena qada balik puasa-puasa yang ditinggal. Kerana saya dalam tempoh 10 hari ni, ramai wanita tanya saya ni dulu tinggal puasa dekat-dekat hampir-hampir 100 hari, mengandung lah pola semua, apa nak buat. Berapa lama dah? 10 tahun. Jadi suruh kita kira balik, amat susah nak mengira. Sebab dia punya bayaran pidyah puasa tu accumulate. Tenguna tambah. Kalau tinggal 10 tahun, dia kena satu hari, dia kena bagi 10 kali dengan berapa hari dia ni, kali pula, jadi dia tambah, jadi bertambah, jadi lungguk-lungguk yang banyak, kan. Jadi saya rasa setakat itu saja, sebab tadi kita dah janji dah 10 minit lagi nak azan, kita kena nak habis pukul 2, kita kena berhenti. Cumanya kau ada apa-apa soalan kah? Kau ada apa soalan? Kau tak ada, boleh berhenti. Tak ada kot kan? Kalau tak ada apa, saya ingin mencadangkan supaya apa yang saya dah sebut tadi, puasa ini biarlah kita menjadi puasa khawasil khusus. Puasa betul-betul puasa yang tidak terlibat dengan ni. Kelalaian kena tinggal. Sebab bila kita baca ni, kena banyak berdoa. Saya terlupa nak sebut tadi. Dalam Al-Quran dia ada sebut, dalam bab puasa dia kata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uji budak wa tadai izadaan falyastajibu li wal yu'minu bil alam yashudun. Muhammad, apabila hamba aku tanya aku, katakan aku dekat dengan mereka, dengan syarat mereka berdoa kepada aku dan mereka memperkenankan aku sebagai Tuhannya. Wal yu'minu bi, dan naklah beriman pada aku. Jadi kena banyak berdoa, dan jangan harap imam saja berdoa, kita kena doa sekali, ya. Dan banyak doa ni kadang-kadang orang kirim orang doa bagi duit nak bagi jaga. Ini kadang-kadang terdapat penipuan, ya. Kita nak suruh orang berdoa depan Kaabah, kita bagi duit suruh dia berdoa. Jangan amalkan benda ini. Jangan amalkan. Ada pula tulis surat khabar pula, siapa nak doa keberkatan bagi kat saya. Ini jenis mutawif yang cari duit ni. Jangan. Tak boleh. Dia lari daripada maqasid syariah. Dia bukan macam itu. Bukan. Cara dia macam lain. Itu di antaranya, jangan lupa berdoa menjelang kita nak dapat Lailatul Qadar, ya. Dan tolonglah 10 malam terakhir tu jangan pilih malam-malam ganjil saja. Jangan. Dia kena buat daripada malam 21, 22, 23, 24, 25 sampai malam 30 hingga sampai hari raya, ya. Jadi setakat itu sajalah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sairil muslimin wal mu'minin fa yaqulu mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.